Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang hadir untuk kelas kita pada minggu ke-11 pada minggu ni. Okey, untuk topik kuliah kita pada hari ini adalah berkaitan dengan badan eksekutif. So ada beberapa perkara penting yang perlu kamu beri perhatian kerana topik ni mungkin ada disentuh ataupun berkait rapat dengan final assessment kita nanti pada minggu ke-15 nanti ya. So final assessment kamu diberi masa seminggu saja untuk kamu buat task yang akan diberikan. So minggu depan saya akan bagi tahulah apa task-task yang perlu kamu ready dan apa topik-topik yang perlu kamu beri tumpuan. So salah satunya adalah topik hari ini lah, badan eksekutif. Okey. Dari segi latar belakangnya, badan eksekutif ini adalah berkuasa melaksanakan tugas kuasa eksekutif yang dipegang oleh YDPA. YDPA itu apa? YDPA itu apa? Siapa tahu YDPA itu apa? Yang di-Pertuan Agong. Tuan Agong. Betul. Yang di-Pertuan Agong. So yang di-Pertuan Agong ni sebagai apa dalam negara kita? Ketua negara. Siapa tahu? Ketua negara. Bukan ketua kerajaan ke? Bukan. Bukan. Ketua Perdana Menteri. Apa ketua Perdana kerajaan? Menteri. Perdana Menteri. Pandai. Kena ingat sampai bila-bila ketua negara bagi negara Malaysia adalah yang di-Pertuan Agong ataupun YDPA dan ketua kerajaan adalah Perdana Menteri ya dalam negara kita. So kena ingat sampai bila-bila sebab kita sebagai warga negara Malaysia benda basic macam ni kita kena tahulah. Bagi yang belum tahu kita kena ambil tahu dan juga tentang pentadbiran secara basic ni kita perlu tahulah dalam negara kita. Okey, dasar atau polisi yang dihasilkan oleh badan ini akan dilaksanakan di peringkat pentadbiran kerajaan pusat. So, kuasa eksekutif ni dia termasuklah ketua-ketua pentadbiran lah seperti menteri kabinet, ketua-ketua jabatan dan sebagainya. Okey, ahli-ahli badan eksekutif terdiri dari anggota jemaah menteri ataupun kabinet dengan portfolio masing-masing dan diketuai oleh Perdana Menteri. Contohnya, menteri di kementerian masing-masing dengan portfolio yang tersendiri. So saya nak tanya kat sini, kalau nak jadi ahli kabinet, kalau nak jadi menteri ataupun ahli badan eksekutif, dia kena jadi apakah ciri-ciri kita untuk menjadi ahli eksekutif ataupun nak jadi menteri? Apa syarat dia? Saya nak tanya kamu kalau kamu tahulah. Apa syarat dia yang perlu kita penuhi untuk menjadi seorang menteri ataupun seorang ahli kabinet? Siapa tahu? Apa syarat dia? Syarat yang asas. Siapa tahu? Kat mana dia punya chat? Tak tahu? Tahu tak? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Nur Aisyah? Nur Aisyah? Ada ke tak ni? Tak ada. Ada doktor. Ada bagus. Apa syarat untuk kita syarat umum lah cakap lah yang kamu tahu untuk menjadi seorang menteri ataupun menjadi seorang ahli kabinet? Apa syarat dia? Dia kena jadi apa dulu? Nur Aisyah. Tunggu live meeting. Takut kena petik. Tahu tak Nur Aisyah? Tak tahu doktor. Tak tahu. Nurul Husna, tahu tak? Ada tak? Ya, saya doktor. Tahu tak apa syarat asas kita nak jadi seorang menteri ataupun nak jadi ahli kabinet? Tahu tak? Syarat asas.
Tak tahu. Orang Malaysia. Orang Malaysia tu okey lah. Dia mesti warga negara Malaysia lah. Yang pertama dia kena menjadi ahli Dewan Rakyat ataupun ahli Dewan Negara. Nak jadi ahli Dewan Rakyat ni kena jadi apa? Kena jadi YB, kena bertanding dalam pilihan raya umum. Jadi wakil parlimen, ahli parlimen lah. Bila dia jadi ahli Dewan Rakyat, dia layak untuk dipilih untuk menjadi menteri. Dan juga bukan jadi ahli Dewan Rakyat saja, dan juga boleh dilantik daripada kalangan ahli Dewan Negara, iaitu YB Senator. Kalau kita tengok sekarang ni dalam Kabinet Malaysia, sekarang ni siapa menteri yang bukan yang berhormat ahli Dewan Rakyat? Siapa? Benda-benda je ni kena peka tau. Ni asas. Siapa yang jadi menteri kabinet sekarang ni yang bukan ahli Dewan Rakyat ataupun yang bukan YB ahli parlimen? Siapa? Datuk Razia Jidin ke Datuk? Siapa? Datuk Razia Jidin. Betul, Datuk Razia Jidin. Yang paling kita kenal sekali siapa? Menteri Kewangan, Tengku Zafrul. Dia bukan daripada ahli Dewan Rakyat ataupun ahli parlimen. Dia dilantik menjadi senator, dilantik menjadi ahli Dewan Negara dan dilantik menjadi menteri kabinet. Pertamanya proses dia kena dilantik menjadi ahli Dewan Negara dan barulah dia dilantik menjadi ahli kabinet. So dua syarat ni perlulah. Dia sama ada jadi ahli Dewan Rakyat ataupun jadi ahli parlimen, ataupun satu lagi dia kena jadi ahli Dewan Negara ataupun senator lah. Barulah dia layak untuk menjadi menteri. Jadi ahli eksekutif lah, badan eksekutif. Ya. Okey, mereka bertanggungjawab secara kolektif terhadap semua keputusan yang dibuat oleh kabinet. Contohnya kolektif berarti kelulusan dasar undang-undang memerlukan persetujuan dan sokongan semua anggota jemaah menteri. So kalau sesuatu dasar atau undang-undang baru, kalau nak diperkenalkan, kena masuk meeting kabinet dan perlu dipersetujui oleh semua menteri kabinet. Mendapat sokongan majoriti lah oleh semua jemaah menteri, barulah dasar itu akan dibawa ke peringkat seterusnya ataupun akan dilaksanakan lah. So kalau kamu contohnya kalau kamu seorang menteri, ada satu dasar yang dibawa, lepas tu kamu tak setuju, kamu tak boleh untuk ketidaksetujuan kamu tu, kamu tak boleh nak buat sidang media secara umum, tak boleh. Kamu kena selesaikan dalam meeting kabinet dan juga kamu terpaksa akur sebab itu adalah keputusan majoriti, keputusan majoriti. Jadi kalau kamu tak setuju, kamu kena terpaksa akur ataupun kamu selesaikan dalam meeting kabinet berbincang. Kamu tidak dibenarkan untuk buat orang cakap buat sidang media ataupun press conference secara terbuka yang menunjuk ataupun kamu buat protes secara terbuka yang menunjukkan ketidaksetujuan kamu terhadap keputusan jemaah menteri. Itu memang tak boleh. Kamu boleh dipecat ataupun kamu boleh digantung. Okey ya. Badan eksekutif sebagai badan tertinggi yang bertanggungjawab membentuk dasar-dasar pemerintahan negara. Di bawah kabinet terdapat jawatan kuasa tetap kabinet yang dipengerusikan oleh menteri-menteri dengan fungsi jawatan kuasa tetap ini adalah membantu kabinet mengubah dasar-dasar yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Okay, seterusnya kita tengok iaitu pelantikan anggota badan eksekutif ataupun jemaah menteri ataupun menteri kabinet lah. Berkenaan dengan pelantikan ahli jemaah menteri telah dinyatakan kesemuanya dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 43 kurungan 1, 3, 2A, 2B, AB kurungan 1 dan 2 dan C Perlembagaan Persekutuan.
pelantikan jemaah menteri ataupun menteri ni dia memang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. So kena ikut lah. Maksudnya bila ada dalam perlembagaan persekutuan kita kena ikut. Okey ya, perkara 43/1 Perlembagaan Persekutuan mengatakan bahawa anggota jemaah menteri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong bagi membantu baginda menjalankan tugas-tugas baginda, iaitu semua perlu angkat sumpah di depan Yang di-Pertuan Agong. Sebab itulah kalau kita tengok pelantikan menteri dia kena angkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong kerana Yang di-Pertuan Agong adalah melantik mereka. Dia kena angkat sumpah di depan Yang di-Pertuan Agong. So kita banyak kali dalam tahun ni ataupun tahun lepas kita ada tengok banyak kali acara angkat sumpah menteri kabinet, sebab banyak kali bertukar PM. So kita dapat tengoklah. Itu adalah merupakan satu ilmu yang kita perlu kita belajar dan perlu kita ada dalam diri kita sebagai salah seorang rakyat Malaysia. Kena tahulah benda-benda macam ni ya. Perkara 43/3 Perlembagaan Persekutuan mengatakan anggota jemaah menteri bertanggungjawab terus kepada Parlimen, iaitu segala peranan dan tanggungjawab ahli jemaah menteri akan dipersoalkan di Parlimen. So kalau kamu tengok dalam persidangan Parlimen, sebab itulah dia ada soal jawab menteri, dia ada sesi soal jawab menteri. Sebab segala apa yang ni akan disoal jawab di Parlimen lah. Perkara 43/2A, Yang di-Pertuan Agong akan melantik terlebih dahulu Perdana Menteri yang mendapat sokongan majoriti ahli Parlimen, dan Perdana Menteri seterusnya akan mengetuai jemaah menteri yang dilantik olehnya atas persetujuan Yang di-Pertuan Agong. So seterusnya PM akan mengetuai jemaah menteri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, bukan PM yang melantik jemaah menteri. Yang di-Pertuan Agong yang melantik jemaah menteri, tetapi yang membawa cadangan nama itu adalah daripada Perdana Menteri. Kena ingat tu. Okey, so kalau selepas pilihan raya umum, kita akan tengok majoriti parti mana yang menang, dan selalunya kalau dalam amalan demokrasi berparlimen dalam negara kita, demokrasi berparlimen dan berperlembagaan, kita tengok selalunya dia ketua parti yang menang majoriti banyak akan dilantik untuk menjadi Perdana Menteri. Selalunya macam itulah. Tetapi pada tahun PRU 2018 dia jadi lain sikit. Sebab mungkin ada perjanjian lah, saya tak pasti ya. Yang mana sepatutnya ketua parti PKR yang akan dilantik menjadi Perdana Menteri. Satu, sebab parti PKR menang besar, menang secara majoriti pada pilihan raya umum 2018. Tetapi yang dilantik menjadi Perdana Menteri masa itu adalah Tuan Mahathir, Perdana Menteri ke-7. Masa itu adalah Tuan Mahathir. Mungkin ada deal lah sebelum tu. Sebab tu kita tengok Yang di-Pertuan Agong masa tu daripada Kelantan, dia panggil Datuk Seri Wan Azizah, dan dia tanya persetujuan Datuk Seri Wan Azizah untuk diangkat menjadi Perdana Menteri masa itulah. Tetapi atas perjanjian dengan Tuan Mahathir dengan siapa-siapa saya tak tahu, mungkinlah perjanjian lah, tapi bersetuju. PH Pakatan Harapan masa tu bersetuju untuk melantik Tuan Mahathir sebagai wakil PH untuk menjadi Perdana Menteri lah. Sampai beberapa bulan, tak tahulah. Itu perjanjian daripada dalaman lah parti PH. So kita tengoklah selepas Tuan Mahathir dilantik dan dia membuat senarai lah, dia membuat senarai nama menteri-menteri kabinet dan dia persembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. So selepas persembahkan, Agong selalunya dia akan bersetuju, dia akan ikut senarai yang telah dipersembahkan oleh Perdana Menteri. Selalunya dia akan setuju, dia tak ada perbantahan lah.
Sebab Perdana Menteri lebih tahu, Perdana Menteri lebih mengenali siapa yang layak untuk menjadi menteri. Jadi bila Perdana Menteri bagi senarai, dia akan buat acara pelantikan jemaah menteri lah. Sebab itulah dulu kita tengok jemaah-jemaah menteri yang telah dilantik seperti apa banyak menteri pertahanan masa tu, Mak Sabu, ramai-ramai lagi ya yang telah dilantik menjadi menteri. Dan juga kalau kita ingat masa krisis, masa Tun Mahathir letak jawatan, bila Tun Mahathir letak jawatan sebagai Perdana Menteri, dia secara automatik menteri-menteri ini juga akan terlutut jawatan dia sebab dah PM dah tak ada, PM dah letak jawatan, dia automatik menteri-menteri kabinet yang dilantik oleh Yang Agung, yang direkomend oleh PM ni akan secara automatik meletak jawatan sebab kerajaan dia dah jatuh. Dia tak ada lagi jawatan tu lah. Okey, perkara 43/2B Yang di-Pertuan Agong melantik menteri-menteri dari Ketua Dewan atas nasihat PM. Dari kedua dewan lah, daripada kedua dewan iaitu Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. So macam saya cakap tadi, kalau Dewan Rakyat dia kena jadi ahli parlimen, dia kena bertanding dalam pilihan raya umum untuk menjadi ahli parlimen. Kalau Dewan Negara, macam mana nak jadi ahli Dewan Negara? Nak jadi ahli Dewan Negara kena lantik lah, kena pelantikan daripada Yang di-Pertuan Agong. Selalunya dia ada kota-kota, kota negeri ada, kota parti ada, lalunya parti-parti yang memerintah lah. Ada juga dia ambil daripada parti pembangkang. Dia ambil daripada wakil-wakil penggiat seni. Contohnya dia wakil masyarakat orang asli, wakil daripada kaum. Dia ada semua, dia ada kota dia lah untuk menjadi ahli Dewan Negara. Jadi bila dilantik menjadi ahli Dewan Negara, dia layak untuk menjadi menteri. Jemaah menteri bertanggungjawab kepada parlimen jika ahli jemaah menteri tidak setuju dengan keputusan bersama jemaah menteri. Macam saya cakap tadi lah, keputusan majoriti, ia perlu mempertahankan atau membela keputusannya. Jika ahli jemaah menteri itu membantah secara sukarela, ia telah melanggar etika jawatannya dan lazimnya ia perlu digantung ataupun meletak jawatan. Kita tak boleh membantah keputusan majoriti jemaah menteri. Kalau kita nak bantah, kita kena buat perbincangan dalam tu juga, dalam circle jemaah menteri juga. Kalau kita buat kenyataan secara terbuka, buat bantahan secara terbuka di media, di awam dan sebagainya, itu telah melanggar etika lah. Melanggar etika sebagai seorang menteri dan sebagai ahli jemaah menteri, dan kamu ataupun dia berhak untuk melepaskan jawatannya ataupun boleh dipecat atau digantung ataupun meletak jawatan lah. Okey, contoh kes Senator Datuk Zaid Ibrahim, dia dilantik menjadi menteri, telah dilantik Menteri Perundangan di zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi, telah meletak jawatan kerana bercanggah pendirian dengan anggota jemaah menteri berhubung berkenaan dengan pelaksanaan ISA, soal kebebasan institusi kehakiman, pelantikan hakim dan bayaran hakim yang telah dipecat. So dia petikai lah, dia tak setuju dengan pendapat dia. Lepas tu dia buat kenyataan awam. So dia tak setuju dan dia orang cakap gentleman, dia meletakkan jawatan. Dia telah meletakkan jawatan sebagai ahli jemaah menteri. So ada video kat sini. Kita tengok, kalau boleh tengok lagi lah. Nampak tak? Tak nampak ah? Nampak tak? Pak Doktor. Macam mana nak ni? Sekejap. Sekejap.
mengkritik keras Datuk Zaid Ibrahim telah menyerahkan surat peletakan Okey, jawatan nampak? sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Nampak doktor? Kanan Zaid Alright. Hanafi Yusof Ini contoh Zaid contoh. baru saja menyerahkan surat peletakan jawatan itu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Zaid Peguam yang bertukar menjadi ahli politik dilantik sebagai menteri selepas pilihan raya umum 2008 bagi menjaga hal-hal perundangan dan perubahan dalam sistem kehakiman. Zaid sejak hujung minggu mengkritik keras penggunaan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA terhadap 3 orang termasuk seorang wartawan. Beliau berkata ISA sepatutnya hanya dikenakan terhadap mereka yang benar-benar membawa ancaman kepada keselamatan negara seperti pengganas. Okey itu adalah merupakan Boleh menjana wang semudah itu ya. jika Baik. rakan anda untuk menyertai XM. Contoh bila mana seorang menteri tu dia tak setuju dengan dasar ataupun yang telah dipersetujui oleh ahli jemaah menteri dia tak setuju, jadi dia gentle, dia letak jawatan lah. Dan memang syarat dia macam tu pun. Dia kalau dia tak setuju, dia tak boleh buat bantahan secara terbuka, secara awam lah. Dia kena berbincang dan kalau majoriti dia terpaksa lah kena ikut lah. Jadi dia tak boleh tak bersetuju. Macam tu je lah. Okey ya. Okey, seterusnya. Gaji kan sini kasih gaji. Itu you beli. Okey. Okey, perkara 43A Perlembagaan Persekutuan iaitu mengatakan bahawa YDPA melantik timbalan-timbalan menteri atas nasihat Perdana Menteri. Timbalan menteri boleh dilantik dari mana-mana anggota Dewan Parlimen. So timbalan menteri juga boleh dilantik lah melalui ahli parlimen ataupun juga Dewan Ahli Dewan Negara. Okey, perkara 43 B-1 dalam Perlembagaan Persekutuan, Perdana Menteri berkuasa melantik Setiausaha Parlimen ataupun dipanggil SUP. Tugas Setiausaha Parlimen ialah membantu menteri dan timbalan menteri melaksanakan tanggungjawabnya. Perkara 43B-2 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa apabila menjalankan tugas menteri dan timbalan menteri, Setiausaha Parlimen mempunyai kuasa penuh jawatan berkenaan. Perkara 43C Perlembagaan Persekutuan, Perdana Menteri diberi kuasa oleh Perlembagaan Persekutuan untuk melantik sebilangan setiausaha politik yang diperlukan. Setiausaha politik tidak semestinya dari anggota mana-mana dewan. Tugas setiausaha politik ditentukan oleh jemaah menteri. So kalau setiausaha parlimen ni dia kena daripada ahli dewan lah. Tapi kalau setiausaha politik kamu boleh lantik sesiapa sahaja yang layak lah, yang layak menjadi setiausaha politik kamu. Contohnya kamu jadi menteri lah. Kita tak tahu lah nanti kan. Satu hari nanti kamu mungkin jadi menteri, mungkin jadi Perdana Menteri. Kita tahu itu rezeki kita masing-masing. Mungkin lepas habis belajar nanti kamu kamu terlibat dengan politik. Masa belajar ni kamu terlibat dengan politik, kamu main politik dan mungkin akan bertanding pilihan raya menang. Lepas tu jadi menteri, jadi PM, kita tak tahu. Itu rezeki kita masing-masing lah. Tapi bila kamu jadi PM, kamu jadi menteri, kamu layak untuk melantik, untuk mencadangkan, untuk melantik seorang setiausaha politik. Tapi kalau PM kita mungkin ada 4 orang lah. Kalau Perdana Menteri mungkin ada 4 orang lah setiausaha politik. Kalau menteri seorang sahaja. Sebab dulu saya pernah bekerja dengan menteri saya pernah bekerja dengan menteri tapi bukanlah jawatan setiausaha politik. Setiausaha politik ni dia akan dapat kereta, dia akan dapat lambang setiausaha politik dekat depan kereta dia. Dan dia akan dapat elong keraian dia no limit. Dia boleh claim sampai banyak mana pun. Kalau dia buat kenduri sejuta pun dia boleh claim. Iaitu elong keraian lah. Jadi
tugas dia adalah berkaitan dengan dia ikut menteri tu lah. Ikut menteri tu selalunya kalau tugas jasa politik ni berkaitan dengan hak ehwal politik lah. Jumpa orang kawasan, menteri, jumpa apa deal-deal berkenaan dengan politik dan sebagainya lah. So nak nanya jadi setiausaha politik ataupun bekerja dengan menteri sebab pengalaman saya dulu bekerja dengan menteri. Masa tu menteri di Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat lah. Banyak tahun juga saya bekerja. Jadi banyak sangat pengalaman. Tapi kalau kita bekerja berkeluarga, dia cakap halangan sikit lah sebab kerja kita tak menentu. Kita keluar pagi, mungkin balik esok, balik tengah malam dan sebagainya. Kalau kita bujang memang seronok hingga habis lah. Ya. Okey, seterusnya majlis. Okey, dalam Kerajaan Persekutuan terdapat beberapa majlis dibentuk bertujuan menyelaras urusan pentadbiran negara. Antara yang penting ialah Majlis Perundangan. Dalam Majlis Perundangan ni terdiri daripada Majlis Tanah Negara, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan dan juga Majlis Kewangan Negara. Okey, MTN, Majlis Tanah Negara dan Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan dipengerusikan oleh Menteri, kecuali Majlis Kewangan Negara dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri. So PM akan mempengerusikan Majlis Kewangan Negara lah. So kalau kita tengok kalau mesyuarat-mesyuarat yang melibatkan kewangan negara ni, PM sendiri yang akan pengerusi ya. Okey, Majlis Kewangan Negara bertanggungjawab dalam membentuk forum perundingan bagi hal kewangan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, majlis-majlis lain di bawah Menteri Kabinet. Majlis-majlis lain yang diwujudkan bertujuan untuk melicingkan perjalanan jentera pentadbiran khususnya bagi membantu Kabinet menyelaraskan fungsi-fungsi kementerian adalah seperti berikut. Majlis Pembangunan Negara iaitu Majlis Tindakan Negara lah sekarang ni. Majlis Perancangan Negara iaitu Majlis Ekonomi Negara dan Majlis Keselamatan Negara MKN. So sekarang ni MKN memang top lah. Kalau bencana-bencana ni MKN lah yang akan ke depan. Okey, Majlis Pembangunan Negara merupakan majlis pentadbiran yang tertinggi yang diwujudkan bertujuan menyelaras pelaksanaan semua rancangan dan projek pembangunan negara. Okey, Majlis Perancangan Negara bertanggungjawab secara khusus dalam pembangunan ekonomi negara. Majlis Keselamatan Negara bertindak menyelaras tugas-tugas yang berkaitan dengan keselamatan negara. So majlis inilah MKN ni ya, kita selalu tengok peranan dia kalau ada bencana ya dia akan menyelaras bantuan dari segi gerakan untuk pertolongan dan sebagainya lah. Okey, Majlis Perancangan Negara dan Majlis Keselamatan Negara hanya dihadiri oleh menteri-menteri yang berkaitan sahaja. Peranan dan tugas majlis ini disempurnakan oleh agensi-agensi kerajaan di mana ketua-ketua agensi kerajaan yang terlibat akan memberi taklimat tentang pencapaian dan kemajuan agensi masing-masing. Ketiga-tiga majlis ni dipengerusikan oleh siapa? Perdana Menteri. So kena ingatlah ketiga-tiga majlis ni dipengerusikan oleh PM. Okey, seterusnya Suruhanjaya di bawah Kabinet. Terdapat dua Suruhanjaya, dua jenis Suruhanjaya tetap di bawah Kabinet iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya dan Suruhanjaya Perkhidmatan. So Suruhanjaya Pilihan Raya kita dah belajar kan? Kita dah belajar melalui webinar yang telah dianjurkan oleh jabatan dan saya tengok sambutan sangat-sangat meriah sampai banyaklah. Banyak view, masa live pun banyak view dan sampai sekarang pun banyak view lah. Kamu tengok balik kan. Okey, di samping itu pihak kerajaan boleh mewujudkan Suruhanjaya khas bersifat sementara bagi mengkaji perkara-perkara atau masalah-masalah yang timbul ataupun isu-isu yang sensitif yang timbul dalam negara. Contohnya Suruhanjaya atas kematian saudara adik dulu telah diwujudkan sebab dia menjadi satu isu yang besar dan kerajaan
kerajaan bertanggungjawab untuk mewujudkan satu suruhanjaya bebas iaitu bersifat sementara lah. Ini suruhanjaya khas lah. Dia bersifat sementara. Dia kaji, lepas tu dia bagi keputusan dan dia terbubar lah. Pembentukan suruhanjaya tetap atau sementara adalah bertujuan untuk membolehkan kerajaan bergerak secara bebas dalam menjalankan tanggungjawab dengan lebih adil, saksama, cekap dan berkesan lah. Okey, di peringkat kerajaan persekutuan terdapat 4 suruhanjaya yang diwujudkan di bawah suruhanjaya perkhidmatan, iaitu suruhanjaya perkhidmatan awam, suruhanjaya perkhidmatan pelajaran, suruhanjaya pasukan polis, suruhanjaya perkhidmatan kehakiman dan juga undang-undang. Okey, pengurusi dan ahli-ahli suruhanjaya akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. So, pengurusi bagi Suruhanjaya ni akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong lah, dan akan dicadangkan oleh Perdana Menteri. Selalunya kalau Perdana Menteri yang bagi nama, Agong akan setujulah setelah mendapat persetujuan ataupun berunding dengan Majlis Raja-Raja. Bila PM bagi nama, submit nama dekat Agong, Agong selalunya dia akan berbincanglah dengan Majlis Raja-Raja. Jika Majlis Raja setuju, maka akan dilantik lah. Okey, pentadbiran sesebuah suruhanjaya akan diketuai oleh seorang setiausaha iaitu pegawai tadbir utama. Majlis Angkatan Tentera merupakan sebuah lagi suruhanjaya yang terletak di bawah suruhanjaya perkhidmatan. Majlis Angkatan Tentera bertanggungjawab kepada Kuasa Am Yang di-Pertuan Agong tentang pemerintahan, tata tertib dan pentadbiran bagi angkatan bersenjata. Okey, terus kepada kementerian. Kementerian ditubuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas eksekutif. Bilangan kementerian berubah dari semasa ke semasa. So, bilangan kementerian ni dia ikut kabinet ataupun ikut Perdana Menteri. Kalau sekarang ni Perdana Menteri kita ada berapa 31 kementerian kalau tak salah. Dia ikut keadaan semasa dan juga ikut Perdana Menteri. Okey, terdapat 2 jenis kementerian. Yang pertama, kementerian yang beroperasi di peringkat persekutuan. Contohnya Kementerian Hal Ehwal Luar, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kewangan. Kementerian yang beroperasi di peringkat persekutuan dan negeri, Kementerian Pelajaran, Kementerian Kesihatan, Kementerian Kerja Raya. So kalau kementerian yang beroperasi di peringkat persekutuan ni, dia hanya ada di persekutuan saja. So kalau kementerian yang ada beroperasi di peringkat persekutuan dan negeri, dia ada pejabat dia lah. Kalau contoh Kementerian Pelajaran, dia ada di negeri pun dia ada. Selalunya kalau yang di peringkat persekutuan dan negeri ni, dia adalah merupakan senarai bersama. Okey, setiap kementerian bertanggungjawab mengubah dasar-dasar kerajaan, merancang dan menyelaras pelaksanaan rancangan pembangunan ekonomi dan sosial yang diletakkan di bawah portfolio sesebuah kementerian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dikenali sebagai menteri tanpa portfolio, sebab dia berada di bawah Perdana Menteri. So kita tengok ramai juga menteri yang berada di bawah portfolio Perdana Menteri ni. Contohnya menteri, walaupun dia tak ada portfolio, dia tak ada kementerian, tetapi dia ada tugas dia. Contohnya Menteri Agama. Dia ada tugas untuk berkaitan dengan agama. Dia jaga mufti-mufti seluruh Malaysia dan sebagainya. Contohnya menteri di Jabatan Perdana Menteri yang memegang portfolio perundangan ataupun undang-undang, dia akan jaga parlimen. Dia tanggungjawab dia akan menjaga perundangan lah, akan jaga parlimen dan sebagainya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga perpaduan, contoh dia akan jagalah macam rukun tetangga dan sebagainya. Macam itulah, walaupun dia tak ada kementerian, tapi dia ada tugas dia ataupun portfolio yang telah ditetapkan oleh Perdana Menteri. Okey. Okey, Perdana Menteri mengetuai sebagai ketua lah, ataupun mengetuai jemaah menteri
sebagai ketua kerajaan, beliau bertanggungjawab untuk maklumkan kepada Yang di-Pertuan Agong tentang hal ehwal pentadbiran negara. Sebab itulah dia tiap-tiap minggu dia kena menghadap Yang di-Pertuan Agong, mungkin selepas mesyuarat kabinet, dia kena menghadap Yang di-Pertuan Agong dan dia kena laporkan kepada Yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan pentadbiran semasa dalam negara. Bertanggungjawab mempengerusikan kabinet dan memimpin kerajaan dalam semua perkara yang berkaitan dengan dasar-dasar negara. Dibantu oleh seorang timbalan Perdana Menteri dan beberapa orang menteri kabinet. So dia berkuasalah untuk melantik seorang timbalan Perdana Menteri. So saya nak tanya kamu, sekarang ni negara kita ada tak timbalan Perdana Menteri? Ada tak? Nak tanya kamu, ada tak? Tidak ada data. Tiada. Betul tiada. Kenapa tiada? Boleh ke tak ada timbalan Perdana Menteri ni? Boleh ke? Boleh ke timbalan Perdana Menteri tak ada dalam negara kita? So timbalan Perdana Menteri ni boleh tak ada. Kerana jawatan timbalan Perdana Menteri tidak diperuntukkan dalam perlembagaan persekutuan kita. Memang tak ada. Dalam perlembagaan persekutuan dia tak sebut pun timbalan jawatan timbalan Perdana Menteri. Tapi menteri-menteri kabinet dia ada sebut lah, dia ada peruntukan dia. So jawatan timbalan Perdana Menteri ni hanya diwujudkan oleh Perdana Menteri saja untuk menolong dia lah. Untuk menolong dia melaksanakan tugas-tugas menolong untuk menjalankan tugas-tugas dia lah. Jadi sebab itulah sekarang ni dah 2 PM dia tak buat pun timbalan Perdana Menteri ya. Dia pakai Menteri Kanan sahaja. Sebab tak wajib dan tak ada dalam peruntukan perlembagaan untuk jawatan timbalan Perdana Menteri. So kalau orang tanya kamu kenapa timbalan Perdana Menteri tak ada ni Malaysia ni, dah 2 PM ni tak ada. Perasa pelik kan, sebab dulu ada. Kita boleh jawab kerana dalam perlembagaan persekutuan tak ada peruntukan yang mewajibkan ataupun peruntukan yang menyentuh tentang pelantikan timbalan Perdana Menteri. Okey ya. Timbalan Perdana Menteri merupakan jawatan biasa yang tidak diperuntukkan dalam perlembagaan persekutuan atau mana-mana undang-undang pun. Timbalan Perdana Menteri akan menjalankan tugas-tugas Perdana Menteri semasa ketiadaan Perdana Menteri. Menteri-menteri akan mengetuai sesebuah kementerian dengan memegang satu atau beberapa portfolio tertentu. Bilangan menteri berubah-ubah mengikut keperluan semasa dan ditentukan oleh Perdana Menteri. So bilangan menteri ni akan ditentukan oleh Perdana Menteri. Bila habis pilihan raya, bila dah lantik Perdana Menteri, so Perdana Menteri ni akan buat list lah. Akan buat list senarai menteri-menteri kabinet dia dan akan persembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melantik. Jadi timbalan Perdana Menteri ni bukan satu keperluan lah. Satu keperluan yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Sebab itulah dah 2 PM dia tak buat jawatan timbalan Perdana Menteri ya. Okey, seterusnya Ketua Setiausaha Negara. Siapa Ketua Setiausaha Negara sekarang ni? Benda-benda basic macam ni kamu kena tahu tau. Kena tahulah sistem pentadbiran. Nanti kamu insya-Allah kamu akan lepas grad kamu akan jadi cikgu, kamu akan masuk dalam perkhidmatan awam. So dalam perkhidmatan awam ni ketua kita siapa nanti? Ketua kita adalah Ketua Setiausaha Negara, iaitu jawatan yang paling tinggi dalam perkhidmatan awam. Pelantikan KSN ni dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. So maksudnya Perdana Menteri akan mencalonkan KSN kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melantiklah. Tugas KSN adalah mengeluarkan arahan-arahan kepada pegawai kementerian serta jabatan kerajaan untuk menyelaraskan fungsi utama kementerian. Bertujuan untuk mengelakkan satu tugas yang sama dibuat oleh 2 kementerian. Sebab itulah dia selaraskan lah. Dia selaraskan supaya kementerian-kementerian ni atau tugas-tugas kementerian ni dia tak bertindih
antara satu sama lain lah. Tugas KSN juga adalah menjadi setiausaha dalam mesyuarat jemaah menteri. Dia dalam mesyuarat jemaah menteri ni KSN adalah SU dia. Segala minit-minit, segala apa keputusan-keputusan yang dibuat akan ditulis oleh KSN lah, akan dicatat oleh KSN lah. Okey, berkuasa mengendalikan segala minit kertas-kertas mesyuarat jemaah menteri merupakan pegawai perkhidmatan awam yang tertinggi yang bertanggungjawab dalam urusan pentadbiran negara. So dalam perkhidmatan awam ni KSN lah adalah yang merupakan orang yang paling tertinggi sekali. Dan gaji dia pun gaji yang tertinggi lah. Mungkin gaji dia turus satu lah. Turus satu ni maksudnya kalau gaji 80,000, 90,000, kamu pencen pun akan dapat gaji penuh. Kalau macam kita, pencen akan dapat separuh. Tapi kalau dah jawatan turus satu, gaji penuh, pencen pun akan dapat penuh juga sampai mati. Punya dah dahsyat tau dia orang. Jadi sebab itulah saya pesan kepada kamu supaya belajar bersungguh-sungguh. Mana tahu satu hari nanti kamu apply PTD, pegawai takbir, dan kamu dapat PTD dan kamu ada orang cakap ada peluang untuk menjadi KSN, Ketua Setiausaha Negara. So Ketua Setiausaha Negara ni selalunya daripada kalangan PTD lah, pegawai takbir diplomatik lah. So sebab itulah saya pesan kepada kamu belajar bersungguh-sungguh supaya nanti kita jadi orang besar. Kita jadi KSN, kita jadi macam-macam lah orang besar untuk kita menjadi pemimpin, kita mengubah masa depan kita, mengubah masa depan negara, memberi idea-idea yang bernas untuk perubahan dalam negara kita lah. Okey, menentukan segala keputusan yang berkaitan dengan perkhidmatan awam, iaitu pekeliling perkhidmatan awam lah. So pekeliling perkhidmatan awam ni semuanya daripada Ketua Setiausaha Negara lah. Okey, jabatan-jabatan. Jabatan-jabatan kerajaan ditubuhkan untuk membantu kementerian bagi melaksanakan tanggungjawabnya. So di bawah kementerian tu dia ada jabatan-jabatan lah. Semua jabatan mempunyai cawangan di peringkat negeri dan daerah. Jabatan-jabatan kerajaan ini akan diketuai oleh seorang ketua pengarah lah. Tetapi terdapat beberapa buah jabatan yang diketuai oleh gelaran jawatan yang berlainan, seperti jabatan audit diketuai oleh Ketua Audit Negara. Jabatan Polis di Raja Malaysia diketuai oleh Ketua Polis Negara, bukan Ketua Pengarah lah. Okey, jabatan yang mempunyai cawangan di peringkat negeri dan daerah pula diketuai oleh pengarah-pengarah negeri dan pengarah-pengarah daerah. Jabatan yang diwujudkan oleh kementerian mempunyai peranan bagi melaksanakan sebahagian daripada perkara dan dasar-dasar yang terletak di bawah sesebuah kementerian tersebut. So dulu saya kerja di Kementerian Pembangunan Wanita. So dalam bawah kementerian tu dia ada jabatan. Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pembangunan Wanita, jabatan dia ada LPPKN, Lembaga Penduduk, dan apa tak ingat lah. Banyak jabatan di bawah dia. So kita orang ni akan run lah. Kita di Pejabat Menteri kita akan buat pemantauan lah kepada jabatan-jabatan ni ya. Dan untuk lantikan ketua pengarah, untuk jadi ketua kepada jabatan ni akan dilantik daripada kalangan staf-staf di situ lah. Akan dilantik sebagai ketua pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat contohnya. Dan kalau di peringkat negeri dia panggil pengarah negeri. Kalau di daerah dia panggil pegawai daerah lah. Okey, Perbadanan Awam. Perbadanan Awam merupakan agensi separa kerajaan yang diwujudkan bagi mengambil alih beberapa bidang tugas yang pernah dilaksanakan oleh jabatan-jabatan kerajaan. Di samping itu, terdapat beberapa buah badan perbadanan awam yang ditubuhkan untuk melaksanakan beberapa bidang tugas yang baharu. Perbadanan awam ini boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama, badan berkanun, dan yang kedua, badan tidak berkanun. So, badan berkanun ni contohnya macam universiti lah. Universiti-universiti tempatan dalam negara kita, universiti awam lah. Itu adalah contoh badan berkanun. Badan berkanun, kita tengok.
ditubuhkan di bawah Akta Parlimen atau enakmen negeri untuk menjalankan tugas dengan bebas. Memiliki kuasa peruntukan kewangan sendiri dan kuasa autonomi tertentu tetapi bertanggungjawab kepada menteri yang berkenaan. So macam universiti kita, dia ada pentadbiran dia sendiri. Dia ada Naib Chancellor, dia ada timbalan Naib Chancellor, dia ada pengarah-pengarah dan sebagainya. Lepas tu kewangan dia pun dia survive sendiri. Dia ada yuran daripada pelajar, yuran daripada kamu dan sebagainya dah. Dia jual produk dan sebagainya. Tetapi dari segi kewangan dia juga dibantu oleh kementerian lah. Walaupun dia bebas, walaupun dia ada autonomi dia sendiri, tetapi dia bertanggungjawab kepada kementerian. Kementerian dia lah, kementerian yang berkaitan dengan institusi pengajian tinggi, iaitu kementerian pengajian tinggi lah. Dia bertanggungjawab. So apa-apa pun dia kena ikut lah kementerian. Dia kena ikut menteri. Walaupun dia bebas tapi dia kena bertanggungjawab kepada menteri yang berkenaan atau kementerian lah. Okey, diketuai oleh pengurus besar yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Dia dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong lah. Jabatan Perintah Awam dan Perbendaharaan mesti dirujuk sebelum mengubah bilangan pekerja. So kalau badan berkanun ni, dia berhak untuk melantik staf dia sendiri. Sebab itulah kalau kita tengok, kalau universiti, dia panggil interview, dia tak melalui SPA pun. Dia ada laman web dia sendiri untuk apply. Lepas tu dia panggil interview dekat sini, kita pergi. Lepas tu dapat, kita lapor diri kat sini lah. Kalau apply melalui SPA, dia kena ada proses dia lah. Okey, contoh Badan Berkanun, Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP tu Badan Berkanun lah. Majlis Amanah Rakyat, iaitu MARA, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, Felda, Perbadanan Pembangunan Bandar, UDA, Universiti-Universiti Awam dan sebagainya lah. Okey, badan tidak berkanun. Apa itu badan tidak berkanun? Badan tidak berkanun adalah badan-badan yang membentuk syarikat induk yang ditubuhkan untuk sesuatu maksud yang luas. Ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965. So kena ingat badan tidak berkanun ni adalah berkaitan dengan syarikat lah. Pengurus besar sebagai ketua eksekutif yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong juga melantik pengurus besar. Iaitu ketua eksekutif lah. Badan ini menjalankan perniagaan di dalam dan luar negara. Anak-anak syarikat ditubuhkan dengan tujuan yang terhad. Contoh badan tidak berkanun, Perbadanan Nasional, pernah Perbadanan Industri Berat Malaysia, HICOM, Syarikat Industri Makanan Malaysia, firma Petroleum Nasional Berhad, Petronas dan sebagainya lah. Ini merupakan badan tidak berkanun iaitu berkaitan dengan syarikat dan membawa keuntungan lah. Jadi badan tidak berkanun ni dia buat projek, dia buat jualan ataupun dia menghasilkan produk tapi dia membawa keuntungan dan keuntungan ini juga akan diserahkan kepada pihak kerajaan. Okey, seterusnya Kabinet Bayangan. Ini Kabinet Bayangan ni kamu kena tahu juga walaupun benda ni dia melibatkan dengan politik tapi kita sebagai student kenegaraan yang mantap dia kena tahu apa itu Kabinet Bayangan. Kabinet Bayangan ni adalah merupakan kabinet orang cakap kalau dalam bahasa kasar ni dia berangan lah, kita berangan untuk menjadi menteri lah, untuk kita wujudkan satu kabinet yang berangan. Contohnya ada Perdana Menteri tapi di kalangan pembangkang, tapi benda ni orang cakap benda ni memang wujud, benda ni memang ada dan perlu ada dalam parlimen. Perlu ada dalam parlimen. Kita tengok Kabinet Bayangan memainkan peranan penting sebagai penyemak tindak tanduk ahli parti pemerintah ataupun kerajaan. So dia Kabinet Bayangan. Contohnya dia kena ikut kabinet yang official. Contohnya Kementerian Kewangan. Dia kena ada juga dalam Kabinet Bayangan tu kena ada Kementerian Kewangan. Dia kena melantik seorang Menteri Bayangan. So Menteri Bayangan ni lah yang akan check and balance. Orang kata cross check peranan menteri ni. Kalau ada salah, dia akan check dan dia akan bentangkan dalam parlimen. Dia akan protes dalam parlimen. Itu dia panggil Kabinet Bayangan lah.
Okey, anggota Kabinet Bayangan adalah anggota parti pembangkang di Parlimen. So anggota parti pembangkang lah merupakan anggota Kabinet Bayangan. Anggota Kabinet Bayangan memegang jawatan secara tidak rasmi dan diketuai oleh Ketua Pembangkang yang juga dianggap sebagai Perdana Menteri Bayangan. So sekarang ni Ketua Pembangkang siapa? Ketua Pembangkang siapa dalam ni Parlimen? Siapa tahu? Ketua Pembangkang. Noah Ibrahim. Betul, Datuk Seri Anwar Ibrahim. So ahli jemaah Menteri Kabinet Bayangan dilantik oleh PM Bayangan. So dia ada Perdana Menteri Bayangan, dan Perdana Menteri Bayangan ni akan melantik Menteri-Menteri Bayangan supaya sama dengan portfolio ataupun kementerian yang ada secara rasmi ni untuk nak check. Jadi Kabinet Bayangan ni dia kena wujudkan dan ada dalam Parlimen lah. Lagi satu, peranan Kabinet Bayangan ni untuk menunjukkan kepada umum. Selalunya untuk kalau dah dekat pilihan raya dia orang wujud lah supaya nak tunjuk kepada masyarakat, inilah kalau pilih kerajaan ni dia muka-muka ni lah yang akan menjadi menteri-menteri dalam kabinet nanti kalau menang. Macam tu. Kita tengok contoh Kabinet Bayangan Pembangkang masa versi 2018. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Lim Kit Siang, ni adalah menteri-menteri dia lah. Kalau tengok sekarang ni dalam kerajaan sekarang pun ada menteri dia. Ni contohnya Azmi Ali. Dan kebanyakan yang ada dalam Kabinet Bayangan ni pernah menjadi menteri pada tahun 2018 selepas pilihan raya umum ke berapa? 13 kan? Pilihan raya umum ke 13 lah. Okey, seterusnya Kabinet Bayangan versi 2013. Anwar Ibrahim masih lagi Perdana Menteri Bayangan. Lim Kit Siang masih lagi Timbalan Perdana Menteri Bayangan lah. So kita tengok menteri-menteri dia hampir sama dengan 2008 lah. 2017 Kabinet Bayangan dia Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah. Timbalan Perdana Menteri ada dua. Satu Lim Kit Siang, Lim Guan Ek, dan juga ada Menteri Mentor Lim Kit Siang. So ini adalah merupakan Kabinet Bayangan pada 2017. Ini dah nak dekat pilihan raya ni. Okey, ni Kabinet Bayangan Kerajaan Pakatan Harapan. Masa nak pilihan raya, dia buat Kabinet Bayangan. PM Tun Dr. Mahathir, Timbalan Perdana Menteri Dr. Wan Azizah. Masa ni lah diorang deal dan buat Kabinet Bayangan ni, dan akhirnya diorang menang pada pilihan raya umum ke-13 pada 2018, dan menteri-menteri yang ada ni semua saya rasa 100% jadi menteri lah. Ada juga yang tak jadi menteri ya. Ada juga, tapi kebanyakannya jadi menteri yang betul lah. Okey, sekarang ni Kabinet Malaysia pada sekarang lah 2022, kita tengok PM Datuk Seri Ismail Sabri, dia tak ada timbalan Perdana Menteri ya. Dia tak ada timbalan menteri, tapi dia ada Menteri Kanan. Menteri Kanan yang mewakili banyak parti lah. Banyak parti ya. Tengok. So inilah muka-muka menteri kita yang ada sekarang ni, yang ahli parlimen, yang bukan ahli parlimen, ahli Dewan Negara, dilantik menjadi menteri dan juga timbalan menteri. Okey. Okey, setakat ini saja untuk kuliah kita ataupun topik kita pada pagi ini atau pada kali ini. Ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanyalah. Apa soalan nak tanya, boleh tanya. Dan kalau tak ada apa-apa, kita stop setakat ni. Kita akan jumpa lagi minggu depan lah. Ketua kelas jangan lupa untuk ambil kehadiran. Ketua kelas jangan lupa untuk ambil kehadiran.
Okey, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Mau dah lapar nasi ke ni? Senyap lah ke? Hantam nasi lah. Doktor. Sudah kelaparan. Laparan lah. Okey. Alright. So kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi. Jaga diri semua, jaga kesihatan supaya kita dapat teruskan belajar sehingga habis semester dan juga habis nantilah habis belajar supaya dapat ijazah yang cemerlang nanti ya. Jadi kita akan jumpa balik minggu depan. Ketua kelas jangan lupa ambil kehadiran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, doktor. Okey, doktor. Thank you. Doktor. Doktor. Baik.